Harga sijil hak memiliki kenderaan COE bagi semua kategori jatuh dalam bidaan terkini dengan COE bagi kategori B khususnya jatuh cukup banyak iaitu $40,000. Ini suatu kejatuhan hampir 27% bagi kategori kereta besar itu dan kini berada di paras $110,000. Juga mencatat kemerosotan besar ialah COE bagi kategori E yang susut sekitar atau 20% atau $33,000 kepada sekitar $125,000. Bagi kereta kecil atau kategori A, ia ditutup pada harga hampir $95,700 iaitu kemerosotan lebih $10,300. Untuk kenderaan komersil pula, premiumnya kali ini jatuh hampir $6,800 kepada sekitar $78,000. COE motosikal kemudian susut $312. Laporan Kesejahteraan Kewangan terbitan OCBC mendapati rakyat Singapura kini lebih bijak mengurus hutang tapi menangguhkan rancangan bagi persaraan dan kecemasan. Menurut OCBC, ini disebabkan keadaan kadar faedah yang tinggi dan inflasi yang membentuk keutamaan pengguna. 64% pemilik rumah kini nampaknya boleh membayar semula hutang rumah mereka. Ini merupakan peningkatan daripada tahun sebelumnya. Berbanding tahun 2022, rakyat Singapura yang mempunyai hutang tanpa cagaran seperti hutang kad kredit dan pinjaman pendidikan juga semakin berkurangan. Dalam pada itu, lebih ramai yang menangguhkan rancangan mereka untuk bersara. Hampir 80% yang ditinjau belum lagi mempunyai sebarang rancangan. Bagaimanapun, OCBC menyatakan hal ini belum lagi mencetuskan keprihatinan memandangkan dapatan tinjauan kali ini dipengaruhi oleh keadaan pasaran sekarang. Keadaan pasaran yang muram sekarang bermakna para pelabur dijangka menerima pulangan lebih rendah tahun ini. Lebih 35% menanggung kerugian dan sebahagian besar adalah golongan Gen Z dan milenial. Dan saudara, berhubung simpanan kecemasan, hanya separuh didapati mempunyai wang simpanan sekurang-kurangnya 6 bulan gaji. Pulau Semakau, satu-satunya tapak pelupusan sampah di Singapura, kini sudah lebih separuh penuh. Bidang tanah seluas 350 hektar itu iaitu lebih besar daripada saiz 650 padang bola sepak, semakin kekurangan ruang. Pakar-pakar kemampanan berkata hanya ada satu cara untuk melanjutkan jangka hayat Pulau Semakau iaitu dengan mendidik orang ramai tentang jumlah sisa yang mereka jana. Tempat yang subur menghijau dan ditumbuhi pokok-pokok bakau. Malah unggas hijrah juga singgah ke sini. Anda mungkin tidak sangka tetapi inilah tapak pelupusan sampah Pulau Semakau. Sisa yang dihasilkan sekitar 6 juta penduduk di Singapura pertama sekali dibakar dan kemudian dipunggah ke sini. Namun pulau ini berdepan satu ancaman. Pakar-pakar alam sekitar berkata lebih banyak usaha perlu dilakukan dengan segera. With the current pace of recycling, the current pace of reuse in Singapore, it is very difficult to see how we can avoid filling up Semakau. Pulau Semakau dibina untuk menampung sisa yang boleh mengisi ruang sebesar 11,200 kolam renang saiz Olimpik. Bagaimanapun, dengan lebih 2,000 tan abu dan sisa yang tidak boleh dibakar seperti enap cemar dihantar ke sini setiap hari, ia akan akhirnya ketandusan ruang. Pulau Semakau dijangka mencapai kapasiti penuh menjelang 2035. Agensi Sekitaran Kebangsaan NEA sedang menjalankan penyelidikan bersama universiti-universiti setempat untuk menentukan jika abu dari pulau ini boleh diubah untuk menjadi bahan binaan. Meskipun tidak mustahil, pakar-pakar berkata ia suatu usaha yang mencabar bukan sahaja dari segi teknologi tetapi juga kos. Prof. Madya Sulaiman menambah mengamalkan sikap guna semula seberapa boleh tetap cara yang terbaik untuk menguruskan sisa. Ini di samping menawarkan insentif kepada isi rumah sebagai dorongan untuk mengitar semula. Pertubuhan bukan pemerintah Zero Waste SG juga menggesa perniagaan agar memainkan peranannya. NGO itu memberi tumpuan kepada mendidik orang awam dan perniagaan supaya mengurangkan sisa yang dihantar ke Pulau Semakau. Program pendampingannya termasuk bengkel dan audit sisa. Jika berjaya, tapak pelupusan sampah Pulau Semakau boleh digunakan sehingga selepas tahun 2035.
Menteri Ehwal Dalam Negeri merangkap Undang-Undang K. Shanmugam menekankan panduan daripada para pemimpin agamalah yang membantu Singapura menikmati keamanan dan keharmonian yang wujud hari ini selain memastikan ketegangan kekal rendah di sini. Bimbingan ketua pelbagai agama juga memainkan peranan penting sedang masyarakat cuba memahami tragedi-tragedi yang berlaku di dunia. Beliau mengulas demikian berhubung pandangan bahawa para pemimpin agama tidak seharusnya memberi pandangan dalam konflik Israel-Palestin. Beliau menekankan bahawa hubungan antara pemimpin Islam dan Yahudi di negara ini adalah membina. Encik Shanmugam berkata demikian di acara perasmian filem dokumentari Technologies of Soul yang dihadiri pelbagai ketua agama hari ini. Religious leaders and the IRO have a role, an important duty to guide our communities. We have seen how this issue around the world and in our region has caused tensions. We have also seen how rhetoric by religious leaders can inflame rather than reduce tensions. We can be thankful that in Singapore the situation has been quite different so far. It's not by accident. A lot of it is by design over the years. Dalam pada itu, Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan berkata, Singapura memantau perkembangan dan ketidaktentuan global dengan penuh kebimbangan. Ini kerana ekonomi Singapura sangat terdedah kepada apa yang berlaku di luar sana. Berhubung krisis geopolitik seperti perang Israel-Hamas, Dr. Balakrishnan menarik perhatian betapa sokongan dalaman Israel dan Palestin terhadap huraian dua negara semakin berkurangan. From where we sit, we think there's no viable alternative except for a two-state solution. If you have an ascendancy of one-state thinking on both sides, and if you think carefully about it, one state must mean by definition the violent elimination of the other people. And if we assume that that's not possible, then you do need cool-headed people in the middle of the political milieu in both the Palestinians and on the Israeli side to get together and say, look, how are we going to live and let live? Dr. Balakrishnan berkata demikian dalam satu perbincangan panel di Forum Ekonomi Baharu Bloomberg di mana beliau turut menyentuh tentang hubungan Amerika-China serta apakah taruhannya bagi Singapura. Beliau berkata Amerika Syarikat merupakan pelabur asing terbesar Singapura sementara China pula adalah rakan dagangannya yang terbesar. Maka itulah Singapura tidak boleh memilih pihak. We believe in being honest brokers, in being a safe deposit box. We've been good for our word and a rules-based system. And I don't have the luxury of whispering sweet nothings in Beijing on one hand and then going to Washington. So I have to have the exact same message. And it means sometimes I have to say no. And they have to understand that when Singapore says no, it's because of our own enlightened long-term national interests.